Bang, ikan apa bang? Ikan keli. Diorang berkemah daripada malam tadi dekat sini. So, sekarang ni, bukan sekarang, sejak dulu lagi memang kita ada ramai orang yang suka memancing. So, dia akan pergi ke tepi pantai, ke sungai dan kita ada macam-macam jenis hobi lah, naik basikal apa semua tu. Dan itulah antara punca kenapa ramai yang lari daripada kereta-kereta tradisional seperti sebuah sedan dan mereka memilih sebuah SUV. Dan hari ini, saya ada satu SUV yang dia bukan baru, tapi saya rasa dia masih relevan and it is still among my favourite SUV. Apa dia? Ini dia. Subaru XV. Ia dilancarkan dalam bulan November 2017 di Malaysia dan dia dibina atas Subaru Global Platform yang baru yang menawarkan syasi yang lebih kukuh dan tegap dan juga lebih selesa dan senyap. Saya dah tak tahu berapa kali dah kami ambil XV ni untuk menguji tayar, untuk berjalan ke sana sini sambil mengujinya juga. Memang dah banyak kali because simply to say this is among our favourite SUVs dan ada banyak sebab kenapa personally saya suka kereta ni dan sebenarnya dalam tim Careta kami ada sebuah XV pun. Korang by now dah tahu dah kan, saya suka kereta ni sebenarnya bukan pasal design saja, tapi kereta tu sendiri kena ada karakter and ride and handling kena sedap lah. So antara karakter yang Subaru ada ialah enjin boxer dia tu. So ini ialah enjin FB20 yang memang dah terbukti. It's a 2 liter engine. Kalau nak kirakan cc, 1995 cc dia ni. Ia menghasilkan 156 PS dan kadar torque dia ialah pada 196 Nm pada 4000 RPM. So kira rendah lah juga untuk dapatkan max torque. Now tangki dia sebesar 63 liter dan Subaru cakap dia punya penggunaan bahan api ialah serendah 7.3 liter untuk setiap 100 km. So basically daripada satu tangki guarantee kau akan dapat dalam 500. Daripada pengalaman kami sendiri, kalau berjalan jauh 6 ke 700 km tu insya-Allah ini pada pendapat saya adalah antara kemajuan apa yang ada pada enjin boxer, sebab pada zaman dulu susah kau nak dapat fuel consumption yang rendah daripada enjin boxer. Tetapi dengan adanya enjin boxer baru with direct injection, enjin dia dah start ada ekonomi dan dia ada karakter dia sendiri. Satu lagi benda yang saya sebenarnya generally tak suka transmisi CVT. Tetapi Lineartronic CVT pada Subaru ni dia berbeza sedikit. Dia tak rasa sangat macam CVT walaupun kadang-kadang bunyi tu keluar. Dan dia ada active torque split function untuk sistem all-wheel drive dia. Ini bermakna dia boleh bahagikan torque daripada axle depan dengan belakang tu in real life supaya setiap axle dapat maksimum torque sentiasa for added traction. So memang sangat teknikal, tapi yang penting bila drive kau rasa benda-benda tu. Lampu hadapan adalah lampu daripada jenis LED dengan DRL LED. Tapi yang saya suka, even masa dilancarkan dulu, dia datang standard dengan lampu directional. Ini bermakna dia ikut input steering. Kalau steering ke kanan, lampu akan bengkok ke kanan. Kalau ke kiri, dia akan bengkok ke kiri. Ini bermakna kita boleh nampak dalam selikoh tu lebih awal dan lebih jauh daripada kereta standard. Itu betul-betul memandu untuk sebelah malam. Dan untuk mereka yang kritik kata lampu ni, spotlight ni warna kuning ni sebab ini guna bulb halogen. Nah, saya nak cerita sikit dekat awak. Sebenarnya spotlight color halogen, color kuning ni itu lebih bagus daripada LED. Sebabnya ialah waktu maghrib dan waktu subuh
Bila ada kabus warna apa? Putih. Yang kuning ni lah yang akan tembus masuk ke kabus putih. Lampu LED warna putih dengan kabus putih takkan tembus. So takkan nampak. Kuning ni sebenarnya yang banyak membantu. Sejak ia dilancarkan, XV ni sebenarnya dah terima banyak juga pembaruan. Contohnya, skrin ni sekarang ni yang besar ni dia dah ada Apple CarPlay ataupun Android Auto. Dan untuk driver seat, 8-way powered seat. Siap dengan memory function lagi dah ada. So itu satu benda yang penting. Dan dalam jam tak perlu lenguh-lenguh tekan brake, you have auto hold function dekat sini. Now, untuk memudahkan lagi dia memandu, sistem pemanduan dia ni sendiri pun dia punya electronics dah di-updated. Contohnya X mode ni kita dah ada 2 mode, snow dengan dirt, deep snow pun ada. So deep snow dengan mud ni untuk kalau jalan tu berlumpur yang betul-betul dalam apa semua tu. Snow dengan dirt tu lebih untuk jalan-jalan batu gravel apa semua tu, pasir apa semua tu lah. So ini memang bagus. Sebab akhirnya dia ada software yang menggunakan secara maksimum sistem all-wheel drive dia tu. Dan satu lagi apa yang diorang buat ialah intelligent driving mode dia. So dia ada sport mode satu dan juga intelligent mode, SI drive dia ni. So SI drive dia ni lebih untuk pemanduan biasa. Dia akan orang kata apa, tukar engine mapping, throttle control apa semua ni untuk menyesuaikan keadaan. Paling bagus sebenarnya atas highway ataupun lebuh raya pendek, supaya anda akan dapat lebih fuel economy tanpa rasa bosan. Tak adalah rasa dia hilang power, tidak, tapi dia fine tunekan mapping tu. Satu lagi penambahan yang mungkin kecil tapi fungsi dia sebenarnya bernilai besar ialah bila kita masuk reverse, kita ada reverse cam dekat sini dengan 360. So kalau kita dekat luar jalan raya, dekat macam tempat campsite ke apa ke, kita boleh nampak pokok, batu apa semua tu baguslah 360 dengan reverse cam ni. Tapi bersambung dengan benda ni, dengan sistem ni, ialah side mirror sebelah penumpang yang akan tilt down. Dia akan turun, tunduk untuk tunjukkan apa yang ada dekat tayar belakang sebelah sana. So yang itu memang function yang ada pada kereta-kereta Jerman yang mahal-mahal. Now it's with the XV. XV pun datang dengan benda tu. Dan saya suka benda ni sebabnya ialah bila kita drive balik, dia akan naik balik lah. Jadi kita boleh nampak apa ada dekat belah belakang bawah tu. So orang rumah kita tak ada alasan untuk calahkan rim belakang bila dia reverse tepi curb. Sebab function ni dah ada. Dan bila kita matikan enjin pula, kamera akan keluar image kiri dan kanan. Satu, untuk tengok apa benda yang ada dekat luar kereta sebelum kita keluar. Mungkin ada lecak ke, ada ular ke, beruang ke. Dan saya suka sebab dia ingatkan kita untuk check balik apa ada kat luar kereta tu. That is good lah, actually a very good reminder. Daripada segi keselamatan lain pula, normal lah, telescopic tilt down steering, and then kita ada airbag. Kereta ni ada 7 airbag, termasuk airbag dekat lutut tu. Dia ada ABS, EBD, ESC, mungkin dia panggil lain tapi sistem tu semua dah ada. Dan dia ada active torque vectoring. Maknanya kereta ni dia memang akan bias pada understeer, tetapi dengan ada active torque vectoring ni, understeer tu dia akan cancelkan, which means that bukan setakat selamat saja bila nak bawa, dia juga lebih sedap untuk bawa dekat corner sebab kita boleh mash the throttle and the car will just go. Dan penambahan ciri keselamatan yang paling besar dan paling penting untuk XV sekarang ni ialah adanya Advanced Driving Assistance System ataupun ADAS, atau apa yang Subaru panggil EyeSight. Sistem ADAS ni memang anda selalu dengar lah, dan sekarang semua pengeluar kenderaan berlumba-lumba nak ada sistem ADAS. So apa itu sistem ADAS? Dan untuk Subaru, macam saya cakap, dia gunakan nama EyeSight. So untuk XV, EyeSight dia ada 6 fungsi. Anda boleh baca sendiri kat brosur. Kalau malas, main saya terangkan. Sabar, ada 6 ni. Nombor 1 ialah pre-collision braking. Ini bermakna dia menggunakan 2 kamera dia dekat atas windscreen tu untuk kesan kereta hadapan dan juga lampu brake dia. Dia boleh kesan dengan tu, dan dia juga boleh kesan, dia boleh mengesan line-line atas jalan raya. Pre-collision braking, apa yang dia lakukan ialah dia akan gunakan kamera stereoskopik dekat atas windscreen tu untuk mengesan kenderaan atau objek di hadapan. Dan bila dia rasa akan ada pelanggaran atau risiko pelanggaran tinggi, dia akan nombor 1,
bagi warning, amaran daripada segi bunyi buzzer dan juga visual lampu amaran berkelip. Kalau driver tu kejung ataupun panik, dia tak buat apa-apa, eyesight akan masuk dan mula brake kenderaan itu untuk mengurangkan impak perlanggaran ataupun kalau boleh, insya-Allah, menghindarkan kemalangan. Tetapi kalau driver tu dia sempat brake dan cuba nak mengelak, eyesight akan masuk juga untuk membantu anda mengawal kenderaan agar mampu mengelak dengan lebih selamat. So cara yang dikawal ni, even F1 driver pun tak boleh buat. Bayangkan setiap tayar itu, setiap roda itu ada pedal brake dia sendiri. So ada 4 pedal brake untuk anda kontrol. Melainkan anda alien, anda tak akan boleh buat itu. Sistem eyesight, dia boleh control each of the brakes on each tires untuk elakkan anda daripada langgar kereta depan. Fungsi kedua ialah throttle management. It works in tandem dengan pre-collision braking. Apa yang berlaku bila eyesight dah start brake, eyesight juga akan cut off power engine supaya mengurangkan lagi impak pelanggaran ataupun membantu anda ketika nak mengelak kereta hadapan. Dan throttle management ini juga membantu dalam situasi di mana ada pemandu baru ataupun pemandu yang nyanyuk lah. Dia nak masuk reverse tapi dia pergi tarik D. Jadi bila kat depan tu ada objek ataupun ada dinding, throttle management cut off engine, kereta tak ke mana. Anda jangan gelak isu ni ya. Kawan saya dekat Kuantan tu, nama dia Syagia, kita orang panggil dia Ya. Dia tempang sebab benda ni lah. Dengan minum kat depan, kat Maple. Kereta tu budak baru bawa, dia tak biasa. Selalu kalau kereta manual, reverse ke belakang. So dia pun tarik kereta auto ni, tarik gear ke belakang. Kereta melonjak ke depan, langgar dia. Jangan main-main ya. So throttle management ini melenyapkan terus situasi yang macam tu. Kalau ada bunyi bising-bising ni, korang jangan marah. Bob the Builder tu ada kat depan ni, dia tengah nak bina wave breaker, pemecah ombak. Ceritanya dekat Kelebang tu, bila dia orang tambak tanah baru, orang kampung kata air semua datang ke sini, ombak besar apa semua ni, so hakisan teruk berlaku. So they are building all these wave breakers. So yeah Bob, you can do it. Yang ketiga ialah fungsi lane sway. Ini bila pemandu tengah penat pada kelajuan 60 km sejam dan ke atas, kereta tu eyesight dah nampak anda terhoyong-hayang di dalam laluan anda, dia akan berikan warning, buzzer dan visual supaya anda bawa kereta molek sikit. Fungsi keempat pula, pada kelajuan serendah 50 km sejam, anda keluar laluan anda ataupun dah hampir nak seberang line tu, eyesight akan bangkit dan berikan amaran bunyi dan juga lampu berkelip-kelip. Fungsi kelima, yang ini ramai akan pakai, adaptive cruise control. Kita dah biasa dengan cruise control sejak zaman Wira 1.5, 1.6 dulu kita dah ada cruise control. Yang ini yang lebih canggih. Kamera yang ada tu akan digunakan untuk mengesan kenderaan di hadapan ataupun objek di hadapan, dan juga lampu brake kita kat depan pun dia boleh kesan. So apa yang dia gunakan ialah bukan setakat dia mengawal kelajuan kenderaan, eyesight punya adaptive cruise control juga mampu mengawal enjin dan transmisi supaya kereta anda dapat cruise dengan lebih lancar dan selesa mengikut kelajuan kenderaan di hadapan. Sentiasa ada gap yang sama dekat depan. So kalau kereta depan tu slow, Subaru anda pun akan slow juga. Dan bila dia memecut, XV anda akan memecut juga. Now, untuk adaptive cruise control untuk eyesight ini, dia berfungsi daripada serendah 0 km sejam sehingga 180 km sejam. Saya tak syorkan anda gunakan pada kelajuan setinggi itu ya. Saya sendiri risau lah. Dan anyway, kita tak boleh bawa 180 km sejam ke highway lah Kan? Dan adaptive cruise control ini direka khusus untuk penggunaan lebuh raya ataupun jalan-jalan yang luas dan lurus. Kalau corner bengkak-bengkok tu, dia tak boleh nak baca lah kita kat depan tu. Saya dah banyak kali gunakan. Yang dalam eyesight ni, I think is among the best sebab dia tidak intrusive. Dia tidak terlampau berhenti mengejut ataupun slow down mengejut. Tidak. It is very smooth. Fungsi keenam pula ialah, saya jarang ada masalah ni tapi saya tahu ramai orang ada. Bila berada di lampu isyarat warna merah, kereta depan tu berhenti, kereta kita dekat belakang, kita duk main handphone lah, check lipstick apa semua tu, kereta depan bergerak, kita tak perasan, orang belakang dah start horn. So fungsi keenam dalam eyesight ni ialah lead vehicle start alert. Bila kereta depan tu mula bergerak,
eyesight akan bagi tahu anda, dia akan bagi warning dengan bunyi buzzer juga, kereta depan dah bergerak, cepat jalan. Tu dia. Subaru XV datang dalam pelbagai varian, dan untuk memastikan jiran anda tahu varian apa yang anda pandu, jangan risau. Motor Image dia ada letak dah emblem-emblem yang sepatutnya. Kita XV kat sini, yang ini GT Edition, dan yang ini datang dengan eyesight. Dan kalau jiran anda pun bukan jenis kaki kereta, tak tahu ni Subaru apa, ni logo Subaru, tulis Subaru lagi, ni ada tulis kat sini symmetrical all-wheel drive. Dan of course, boot. Boot dia bukan paling penting dalam pasaran, tetapi cukup luas untuk membawa tebusan seorang ke dua orang pun boleh. Dan kunci kereta ada. Okey. Dan aku rasa bagus juga untuk kita drive kereta ni. XV ni ride and handling dia yang buat saya jatuh cinta betul-betul pada kereta ni lah. Dia sebab dia daripada luar, design dia, overall looks dia tak nampak intimidating, dia tak nampak agresif. Tetapi bila anda start bawa XV ni, that is where the magic comes in. Okay, engine boxer engine yang digunakan, FB20 engine yang digunakan tu sebabkan dia boxer, so dia mampu diletakkan paling hampir dengan titik gravity. Ini bermakna kereta ni lebih stabil. Dan selain daripada tu, sistem symmetrical all-wheel drive. All-wheel drive dah memang membantu kat corner apa semua tu, dia gunakan symmetrical. Maknanya berat antara depan dengan belakang, axle depan dengan belakang tu hampir sama, 50-50. So apa yang dapat daripada benda tu ialah weight transfer yang sangat kurang dan very manageable. Sebab bila kita nak corner, kita tekan brake, berat semua dah ke depan. So dia akan buat echo tu menggoyang apa semua. Tapi bila dia neutral, anda boleh pergi lagi laju dekat corner. Tang tu memang saya sukalah. Okey. Dalam bandar mungkin enjin ni rasa tak adalah special sangat ataupun tak adalah power sangat macam enjin turbo apa semua. But it's outside the city is where you start to fall in love with this car. Now, selain daripada tu, global platform baru daripada Subaru ini juga memang membantu. Rigidity dia 70% lebih kukuh daripada yang lama, dan body roll 50% lagi kurang daripada model yang lama. So yang dulu punya XV tu pun saya dah suka, yang ini lagi saya suka. Memang betul saya suka. Sebab Subaru ni at the end of the day, dia masih lagi champion rally, dan dia bila datang ride and handling, dia tak nak kedekut bab tu. Dia sanggup belanja besar. So dalam kereta ni, kalau kau nak tahu, suspension depan McPherson strut normal, tapi dekat belakang tu dia pakai double wishbone bang. Dia pakai double wishbone dekat belakang tu. So dah lah selesa. Tang corner dengan independent suspension keliling, it handles really well. Memang kau tengok ni kan, saya tak perlu brake pun, saya cuma lift off saja kat corner-corner tajam ni. And the most important thing is this car talks to me. Dia bercakap dengan saya, karakter dia tu. Memang susah nak cari kereta-kereta SUV bandar macam ni dengan karakter macam ni, tetapi tidak terlampau agresif sampai orang tak suka. Okey, kereta yang sedap dipandu selalunya very agresif. So dia tidak friendly. Yang ini ni dia boleh ada dua-dua karakter. Itu yang pada saya Subaru tunjukkan magic dia. Daripada jadi juara rally dekat luar tu, masuk ke bandar, dia boleh buat kereta yang praktikal, selesa, senyap. Tapi bila si suami bawa, dia boleh menyetan. I love this car. Sepanjang pantai Tanjung Dahan Melaka ini ialah tempat penetasan penyu. Dan jika jumpa telur penyu, jangan ambil. Penyu is one of the endangered species and is protected by the law. Now, SUV seperti XV ni, well, XV particularly, is still one of my favourite SUVs. Sebab pengendalian dia, ride and handling dia yang legendary tu, thanks to its symmetrical all-wheel drive,
and the Boxer engine. It has a lot of character yang membuatkan saya rasa seronok nak pandu. Dan sekarang ini XV datang dengan sistem-sistem elektronik, contohnya X Mode itu, SI Drive dan sistem keselamatan EyeSight membuatkan pembelian XV ini jauh lebih berbaloi daripada masa dia dilancarkan. Sekian, terima kasih daripada Kereta.my dan juga cantik Melaka ni sebenarnya. Balik KL lah.